So, minggu lepas, okay, saya share dulu skrin saya supaya boleh nampak. Okay, minggu lepas tadi saya beritahu kita dah tengok macam mana saya tukarkan table. Okay, table menjadi kita punya ERD. Okay, dan daripada ERD tu kita tukarkan ke dalam bentuk query ataupun SQL. Okay, sekejap. Adakah anda dah nampak saya punya slide ataupun skrin saya? Dah nampak belum? Saya rasa macam awak dah nampak. Ya, sekejap ya. Buat presenting screen. Okey. Jadi saya andaikan awak dah nampak. Okey, ni yang kita tengok minggu lepas. Okey, minggu lepas kita ada table customer dan saya dah tunjukkan macam mana daripada table customer ni, okay, kita ada customer ID, customer name dan seterusnya. Macam mana kita tukarkan dia ke dalam bentuk seperti yang ini. Okey, iaitu bentuk konteks bentuk dalam access ni. Okey. So, hari ni kita akan belajar macam mana daripada table ni, daripada last time kalau perasan dalam video saya beritahu, okey, yang ni jangan fikir dulu, okey, iaitu yang ni. Okay, kita dah tengok 3 benda ni, okay, customer order dengan produk ni, okay, dan bahagian ni saya katakan jangan risau dulu kan, last week. Okay, this week kita akan lihat macam mana nak menggunakan kotak ni. Okay, tetapi saya akan buat pendekatan yang sedikit berbeza daripada apa yang ada dalam ni. Okay. Saya akan buat pendekatan yang lebih mudah untuk awak. Okay, lebih mudah. Jadi kalau dalam exam dia minta awak lukiskan benda-benda ni, okay, awak tak perlu nak lukis. Awak just tulis saja mengikut format yang saya beri. Okay. So saya nak memudahkan. Okay. Jadi saya berkenalan dulu dengan apakah yang awak kena tahulah benda-benda ni sebagai konsep dia. Okay, dekat sini kalau saya merujuk kepada table kita ni, kita ada bahagian-bahagian yang berada di tepi ni, yang ada field. Field ni maksudnya attribute ataupun lajur. Kemudian kita ada table. Table dalam contohnya kita ada table customer order dan produk. Kita ada sort, kita ada show, kriteria dengan or. Okay. Yang penting dekat sini adalah hanya sebahagian saja. Okay, contoh macam ni, kalau perasan, okay, dia ada 5 kotak di sini kan, ada 5 bahagian. Okay, kita ada field customer ID, table customer. Okay, apakah yang dimaksudkan dengan customer ID dengan table customer? Maksudnya saya nak data customer ID, okay, daripada table customer. Lihat mana table customer. Okay, table customer mana? Okay, ada di sini. Ini table customer. Dan daripada sini saya nak customer ID, iaitu saya nak ini dia. Okay, so dekat sini saya klik kepada show. Show maksudnya saya akan paparkan apakah customer ID. Okay, kita tahu customer ID dekat sini ada, dekat sini pun ada kan. Okay, ada 2 tempat yang ada customer ID. Tetapi dia nak paparkan yang mana? Customer ID yang dekat ini ke atau customer ID yang sini? Okay, so jawapannya adalah kita akan paparkan dengan menggunakan table mana. Okay, dekat sini dia dah bagi tahu, iaitu table customer. Jadi ini yang dimaksudkan daripada table sini. Bukan yang ini. Okay, sebab ini berada di table order. Okay, jadi kita ada banyak lah dekat sini. Okay, tapi saya dah beritahu, saya akan make it simple lah. Okay, saya akan jadikan dia mudah dan saya yang mana benda ni ada di dalam kita punya ni. Okay, di dalam kita punya website ni. Okay, so kita akan cuba di sini. Okay. Kita sambung. Okay, so dekat sini ada 3 bahagian yang penting. Okay, ada 3 bahagian yang penting. Yang pertama, okay, kalau saya pindahkan ke sini, ke sini, yes. Okay, ada 3 bahagian penting. Saya padamkan dulu yang ni, saya tak nak awak tengok dulu.
Okay, yang pertama, dia adalah komponen select. Okay. Yang kedua, saya tuliskan dulu from. Dan yang ketiga, where. Okay, ada 3 komponen ni penting dalam penggunaan query. Yang mana awak kena faham ketiga-tiga benda ni. Okay. Apakah itu select from where? Okay, select ni dia diikuti dengan select apa? Apa yang kita nak? Okay. Apa yang kita nak? Okay. Contoh dekat sini kalau saya bawa sebelah-sebelah gambar ni. Okay, contoh sebelah sini Okay, select ni adalah kita akan pilih select field. Field apa? Okay, field. Okay. Kemudian from maksudnya table. Dan where ni adalah kriteria. Okay, sebab tu saya nak awak fokus kepada code. Sebab dekat sini, kalau kita nampak dia bagi 6 benda. Field, table, sort, show, criteria, all. Okay, yang mana kita guna 3 saja sebenarnya. Kita tak guna semua sekali. Okay, jadi, kalau dalam exam dia minta awak lukiskan benda ni, okay, awak tak perlu lukis. Awak just tulis saja dalam bentuk tulisan ni. Okay, senang. Okay. Jadi, select ni maksudnya kita nak select apa? Okay, select mestilah select field ataupun attribute. Select apa yang ada dalam ni. Apa yang ada dalam kotak ni. Okay. Apa yang ada di dalam kotak ni. Ini dia punya ciri lah. Okay, kalau dalam contoh dekat sini. Okay, di sini. Select ni mestilah select apakah yang kita nak. Dia punya laju dia. Okay, select mestilah laju. Okay, select laju. Contoh dekat sini adalah saya nak select. Saya buat contoh satu iaitu select customer name. Okay. Besar pula. Tak apa, dia tak ada masalah sebenarnya. Okay, customer name. Okay, jadi saya nak display apa? Maknanya saya nak panggil apa? Sebab apa? Macam dalam table customer ni, saya takkan nak semua sekali data ni. Bila saya nak seorang, saya mungkin tak nak dia punya customer ID, saya tak nak tahu dia punya alamat, daripada postcode, saya tak nak tahu. Macam ni saya nak tahu siapa nama dia. Jadi saya pilih select customer name. Okay, select maksudnya apa yang kita nak. Okay, select customer name maksudnya saya nak nama dia, customer name. Okay, from. From ni adalah daripada mana? From daripada kan? Okay, from adalah daripada mana? Maksudnya daripada table mana? So dalam ni kita daripada table mana ni? Okay, tadi kita ada table kat belah kiri, belah kanan ni. Kita ada table customer category kan. So saya nak customer name ni daripada table mana? Okay, dia sebenarnya berada dalam table customer kan. Okay, so saya boleh buat table from customer. Okay, saya boleh juga buat select customer name from table order. Boleh. Okay, kalau saya klik pada order. Okay. Okay, kalau saya klik pada table order, dalam ni ada customer ID juga. Kan? Boleh juga. Tetapi saya tak nak ni sebab apa? Dalam ni dia tak ada nama. Kan? Dia ada customer ID. Jadi saya nak nama tu saya kena rujuk kepada table customer. Okay, so dekat sini, okay, saya ulang balik. Tadi saya nak apa? Saya nak customer name. Okay. Okay, iaitu customer name dekat sini. Okay, from adalah nama table. Table saya nama customers. Okay, nama table sini. Okay. Dan satu lagi syarat. Syarat dia adalah where. Apakah syarat dia? Okay, setakat ni saya tak nak syarat apa-apa lagi. Saya nak tunjuk awak select customer name from customer saja. Itu saja. Maksudnya saya nak senarai nama daripada table customer. Okay, kalau saya run SQL. Okay, kalau saya klik pada run SQL, apa yang dia akan dapat adalah okay, dia akan keluarkan ini saja. Customer name saja. Okay, lihat. Tak ada dah. Customer ID, postcode, address, apa semua dah tak ada. Dia akan keluarkan customer name saja. Kenapa? Sebab saya yang minta dekat sini. Okay. Customer name daripada customer. Okay. Kalau saya nak apa lagi? Customer name dengan tadi. Customer ID. Okay. Customer ID dengan customer name. Okay. Customer ID dengan customer name. Okay. Bila saya run,
Okay, dia akan keluar dua, customer name dengan customer ID. Okay, jadi boleh. Susunan dia akan ikutlah. Kalau macam saya letak sini customer name, dia akan keluar customer name dulu. Kalau customer ID di belakang, dia akan keluar customer ID di belakang. Okay. Alright. So ini table asal dia. Customer ID, customer name, contact name, address, city. Okay. Alright. So awak dah nampak tadi. Customer name from customer. Okay. Okay. So bila saya run, dia akan keluar seperti ini. Okay. Okay. Kemudian syarat. Okay. Syarat adalah apa yang kita nak. Okay. Dekat sini, lepas tu syarat kena tulis. Okay. Select dulu. Lepas tu tadi awak dah nampak kan, saya letak customer ID. Okay. Saya run. Dapat semua ni. Okay. Dapat customer name dengan customer ID. Okay. Kalau saya nak lagi, saya nak address dia pula. Saya tambah saja address. Okay. So, bila saya run, dia akan keluar customer name, customer ID dan juga address. Okay. Sebentar dia takes time untuk loading. Yes. Okay. Ini dia. Dia keluar customer name, customer ID dan address. Okay. Kalau saya nak keluar semua sekali, awak kena type lah semua sekali. Apa tadi? Postal code dan sebagainya lah. Okay. Tetapi ada satu shortcut. Kalau kita nak pilih semua table, saya tak perlu type semua sekali. Cukup dengan hanya kita bagi tahu kepada query ni atau SQL ni dengan simbol bintang iaitu star. Okay. Select star from customers. Bila saya tekan select star, okay, star maksudnya dia akan panggil semua benda. Okay. Kita akan dapat seperti yang asal tadi. Customer ID, customer name, contact name dan seterusnya. Okay. Jadi ini adalah benda yang paling simple tetapi sangat-sangat penting untuk awak. Sebab apa? Selepas ni awak akan banyak menggunakan statement ni. Select, from dengan satu lagi where. Okey, bila dah lepas ni saya akan tunjuklah where pula. Okey, where ni syarat. Okey, contoh macam customer. Okey, saya ada senarai customer Okey. Saya nak customer saya berasal daripada Germany saja. Contoh. Kalau dalam atas kertas, awak boleh tengoklah. Okey, Germany awak tanda. Ni Germany. Okey, ni Germany. Okey, lepas tu cari lagi. Ada tak Germany lagi? Okey, ada. Okey kan? Cari satu-satu. Atas kertas boleh. Tapi, kalau saya ada banyak rekod, dalam ni ada 91 rekod. Okey, kalau macam dekat order detail ni ada 500 rekod. Adakah awak nak cari satu-satu? Okay. Mustahil kan? Susah kita nak cari satu-satu. Jadi, kita boleh tetapkan syarat tu. Okey, country Germany. Saya nak daripada Germany. Okay. So, saya boleh menggunakan keyword where untuk saya suruh komputer cari. Okay. Dengan cara where, okay. Apa yang saya nak cari? Dia asal daripada German kan? Germany kan? Okay. So, Germany ni dekat mana? Germany ni berada di dalam country. So, dekat sini saya boleh set where country okay, sama dengan Germany. Okay. Saya boleh set macam ni. Bila saya run, awak akan nampak, okay, semua daripada 91 rekod tadi dah jadi 11. Dan semua customer ni semua dia berasal daripada Germany. Okay, so ini yang dimaksudkan dengan where. Where ni saya nak tapis lagi data. Saya nak, orang kata daripada 91 tu takkan saya nak semua. Saya nak senarai yang daripada Germany. Okay. Sama juga macam pelajar kan, dalam pelajar kelas. Okay, saya takkan nak nama semua. Mungkin saya kata, okay, saya nak senarai yang belum hantar assessment lagi. Jadi, saya akan menggunakanlah query. Okay, so itu adalah macam mana awak akan menggunakan 3 baris ni. Okay, menggantikan ni. Okay, menggantikan kotak ni. Okay. So, select maksudnya, okay, saya ulang lagi. Select maksudnya, saya nak apa yang saya nak. Daripada field ni, daripada lajur ni, saya nak apa. Kalau star maksudnya saya nak semua sekali. Okay. From adalah daripada table mana. Ikut nama table. Okay, customer. Okay. Kalau saya ada product, okay, table product. Okay. Jadi sini akan tulis from product.
Okay, dan syarat dia. Apakah syarat dia? Okay, syarat dia adalah contohnya macam ni, country Germany. Okay, kita tengok contoh lain, produk. Okay, produk kita ada ni. Okay, product name, Chai Cheng, any syrup, Chef Anton, okay, banyak price. Okay, so saya boleh juga buat. Okay, saya nak select star. Okay, select star maksudnya saya nak semua ni, semua dia punya kolom ni. Okay, saya boleh tukar juga. Okay, saya tukarlah. Saya nak product name dengan price saja. Saya nak dua ni je. Sekali dengan unit lah. Okay, unit, price. Saya nak 3 benda. Okay, saya nak keluarkan product name, dia punya unit dan juga price. Okay, from mana? From product. Kenapa product? Sebab ini adalah table product. Kan? Ini table product. Okay, asalnya ada berapa? 77 data. Kalau kita tengok ada 77 barang dekat sini sampai bawah 77. Okay, so saya run dulu. Okay, so bila saya run, dia masih keluar 77. Sebab apa? Sebab saya tak letak syarat. Saya cuma kata saya nak product name, unit dengan price. Okay, lihat dah. Tak ada dah tadi customer ID, product ID dah tak ada. Dia cuma ada product name, unit dan juga price. Okay, dan from product adalah from table product. Kalau awak salah letak, katakan produk ni awak letak table order contohnya. Kan, kita ada table orders kan. Ni, orders. Kalau saya salah letak, bila saya run, awak tak akan dapat result. Okey, dia akan keluar satu message tu, berarti kan tak boleh nak dapat result. Sebab tu, tengok. Okey. Siapa pula buka? Siapa buka mikrofon? Okey, tak apa. Alright, so saya kena tukarkan ke dalam table yang berkaitan lah. Kalau produk, table produk. Okay, so saya run sekali lagi, barulah saya dapat detail. Okay, lepas tu kita nak letak syarat. Okay, saya tak nak semua item. Okay, saya tak nak produk ni, saya tak nak semua produk. Saya nak produk yang, sebab ada harga kan. Saya boleh kata, saya nak produk yang harga dia sama dengan 10 je. Ada tak produk yang berharga RM10? Okay, saya letak where price sama dengan 10. Okay, ni boleh jarak, boleh rapat, tak ada masalah. Okay, bila saya run, okay, dekat sini, okay, ada berapa barang? Ada 3 barang yang harga dia 10. Okay. So, tak payah kita nak susah-susah cari. Kita bagi arahan, komputer yang cari. Okay. Ataupun kalau kita ada bajet RM20, saya nak beli barang yang harga kurang daripada 20. Macam mana? Okay, ni harga sama dengan 10. Kalau kurang daripada 20, saya boleh letak simbol lebih kecil daripada 20. Kan, bila saya run, okay, dia akan keluarkan semua item yang harga dia kurang daripada 20. Okey lah, 20 ni mungkin banyak sebab dia 39. Tadi 77 rekod kan, sekarang dia jadi 39. Saya kecilkan lagi, bajet saya RM10 je. RM10. Okey, so bila run, ada 11 barang yang berharga bawah RM10. Iaitu dia harga dia RM6, RM9.20. Okey, harga RM10 ada tak? Okey, harga RM10 tak masuk dalam ni. Sebab apa? Sebab saya menggunakan simbol lebih kecil. Kalau saya nak masukkan juga angka 10 ni, RM10 ni nak masukkan juga dalam kita punya rekod, jadi saya kena letak simbol ni, lebih kecil atau sama dengan. Okay, kita belajar dekat sekolah kan, lebih besar atau sama dengan, lebih kecil atau sama dengan. Okay, jadi kalau saya nak masukkan RM10 dalam senarai yang kita list kita ni, kita letak simbol lebih kecil atau sama dengan. Okay, bila saya run, okay, tadi 9 rekod, sekarang dah jadi 14 rekod. Dan yang harga RM10 pun termasuk sekali. Okay, so 3 benda ni yang awak kena mahir. Okay, basically yang ini adalah apa dia punya laju atau attribute. Okay, apa attribute yang kita nak. Kalau nak semua, letak star. Okay, saya nak semua. Saya tukarkan jadi star. Okay, sekarang saya nak semua detail pasal produk yang harga RM10 dan ke bawah. Okay, bila saya run SQL, okay, dia akan keluar ni. Product ID, product name, supply ID, category ID, semua keluar. Okay, semua benda dia akan keluar. Okay. So, select dah tahu dah. Select adalah kita nak pilih apa. Apa attribute yang kita nak pilih. Okay, kalau dalam ERD tu yang bulat-bulat tu. Okay, yang bulat-bulat tu kita nak pilih yang mana.
Kalau semua letak star. Okay. From adalah table mana atau entity mana. Kalau ERD tu yang petak tu. Okay. Dia punya table ataupun entity. Okay. Dan where ni adalah syarat. Okay. Syarat ni lah yang akan membezakan semua benda yang ada dalam database. Okay. Kita tengok balik nota. Okay. Okay. Saya besarkan sikit. Okay. Kita akan tinggalkan dulu query tu buat sementara. Okay. So dekat sini adalah ni yang saya nak fokus. Awak boleh lihat dekat summary chapter 4 hingga 6. Okay, saya dah letakkan di dalam Edmodo. Okay. Dekat sini adalah kriteria, contoh-contoh kriteria. Syarat-syarat. Contoh-contoh dia macam mana nak tulis dan ini adalah dia punya description. Okay, contoh macam tadi kan. Saya nak harga RM10 dan ke bawah. Saya kena tulis lebih kecil atau sama dengan. Okay, so dekat sini ada banyak lah. Okay, kalau macam ni saya nak di antara 25 dan 50. So ni dia, value greater than 25 and less 50. Saya nak cari harga barang yang harga dia lebih besar daripada 25 dan lebih kecil daripada 50. Tengah-tengah. So saya boleh menggunakan kriteria ni. Okay, jom kita tengok. Ada tak? Okay, ada tak? Dia punya contoh kat sini. Okay, so price saya tambahkan dengan okay, lebih besar daripada 25 dan lebih kecil daripada 50. Ada tak? Okay, jawapan dia tak ada. Betul tak? Betul tak ada? Okay, kita tengok balik. Okay, kita tengok balik dekat table produk. Ada tak yang harga lebih 25? Okay, ada. Okay, maksudnya saya punya kod ni nak kena disimplifykan lagi. Between. Saya menggunakan between. Okay, between. Okay, dan saya run. Okay, ni dia. So, awak akan dapat harga daripada 25 sampai 50. Okay, so ada 22 barang yang harga dia di antara 25 sehingga 50. Okay, inilah barang-barang dia. Okay. So, bawah 25 dia tak masuk, atas 25 pun dia tak masukkan dalam ni. Okay. So, dia ada banyak lah dekat sini awak boleh lihat. Okay. Saya dah buat ringkasan dekat sini. Okay. Ini adalah contoh dia yang ni awak boleh go through. Dekat bawah sikit ni. Yes, di sini. To include record. Ini syarat dia. Awak nak masukkan record apa? Awak nak pilih record yang mana? Okay, kalau awak nak record contohnya sama, exact match dengan value. Contohnya saya nak customer daripada China. Kan? Customer tadi nak daripada China. Jadi saya menggunakan ni. Kriteria sama dengan China. Kemudian kalau saya, awak boleh test lah ni. Not Mexico. Maksudnya saya nak semua negara kecuali Mexico. Okay. So saya akan letak not Mexico dan banyak lagi. Okay, tapi awak jangan risaulah. Benda ni tak semuanya keluar. Okay, dia ada banyak ni. Sangat banyak. Tetapi saya nak awak faham yang benda yang simple-simple sahaja. Okay. Okay, contoh. Macam ni lah. Saya ada macam ni. Okay, ada soalan tak setakat ni? Okay, so kalau kita lihat dekat bawah ni. Okay, dekat kita punya nota. Dia akan ceritakan tentang ni lah. Exact value. Okay, ini lebih besar, lebih kecil, okay, dan banyaklah. Saya dah buat ringkasan di sini. Okay. So itu sajalah. So dalam exam, saya dah beritahu awak tak perlu nak lukis dia punya kotak-kotak seperti yang itulah yang ada show tadi tu. Kotak yang ni. Kotak ni awak tak perlu lukis. Sebaliknya awak boleh menggunakan 3 baris ni saja. Okay, 3 baris ni. Okay. Jom kita test. Pergi kepada customer. Okay, saya pergi table customer. Okay, tadi kita dah lihat kan, saya nak select star. Okay, star maksudnya semua benda. Okay, from customers maksudnya daripada table customer. Okay, tadi kita buat apa? Where kan? Where apa? Where country sama dengan Germany. Okay, bila saya run, dia akan keluarkan semua daripada Germany. Okay. Right. Kalau saya tak nak daripada Germany, macam mana?
Kalau tak nak, saya boleh menggunakan perkataan not. Not in Germany. Okay. So, bila saya run, okay, oh tak boleh juga. Okay. Not Germany. Pun tak boleh. Okay. Dia kadang-kadang dia kena type betul-betul lah. Okay. Setakat ni sama dengan boleh lah. Oh, mungkin boleh buat. Not Germany. Yes. Okay. Gunakan simbol ni. Lebih kecil atau lebih besar. Maksudnya, country yang selain Germany. Lihat. Saya ada 80. Tadi ada berapa rekod? Ada 91 rekod customer. So 80 orang ni, kalau awak tengok country dia, semua negara kecuali Germany. Okey, dalam ni dah tak ada Germany. Okay, sebab saya dah letak dekat sini, saya nak country selain daripada Germany. Okey. So topik 5 ni, okay, saya dah bagi tahu last week, dia dekat sini yang bahagian sukar dia. Okay, macam mana awak boleh memanipulasikan kod macam ni. Atas kertas senang. Okay, atas kertas contohnya bila dia bagi table macam gini, senang. Okay, cari customer daripada Germany. Awak boleh tengok, okay, Germany tick 1, tick 2, senang. Tetapi macam mana nak suruh komputer cari? Sebab tu kita kena tahu apakah itu SQL statement. Okay, setakat ni boleh tak? Okay, saya ada, sebab sesi ni saya rekod. Dan saya ada juga rekod beberapa sesi untuk yang semester lepas. Okay, saya boleh sharekan dengan awak kemudian, okay, selepas kelas ni. Okay, jadi ini adalah topik terakhir kita lah. Yes, topik terakhir kita. Minggu depan kita akan study ataupun lihat macam mana final pass year punya soalan. Okay. Dan mungkin hari ini atau esok saya akan bagi awak kuis yang seterusnya lah. Kita ada lagi 2 kuis ya. Kita ada lagi 2 kuis. Mungkin saya akan shortkan lah. Sebab query ni sangat banyak untuk ditanya. Jadi saya akan combine kuis 4 dan 5 tu menjadi satu. So awak boleh buat sekali saja lagi kuis dan lepas tu awak dah bebas dah. Okay. Kita dah boleh standby untuk soalan final. Okay, ada pertanyaan? Setakat ni, oh ramai dah ni. 13. Mana yang lain? Sebab saya lihat kita ada 26 orang. Okay. Tetapi dekat sini cuma ada 13. Termasuk saya, maknanya ada 12 je awak semua dekat sini. Okay. So hari ini sampai sini saja. Okay. Memang sekejap, hari ini sekejap. Okay. Cuma lepas ni saya akan share video ni dan juga ada lagi satu lagi video yang saya nak share supaya awak boleh lihat. Dan esok lusa saya akan letak ataupun mungkin lewat malam ni saya akan letakkan kuis untuk awak. Okay. Setakat ni boleh? Okay. Kalau sebab apa sebelum ni, okay, cerita sikit lah. Sebelum ni ramai yang mengatakan, yang ramai PM saya, okay, topik ni susah. Okay. First let me stop presenting dulu lah. Okay. Ramai yang katakan topik ni susah. Okay. Betul, topik ni betul susah. Okay. Jadi kalau awak tak dapat, okay, kalau awak tak faham topik 5 ni, it's okay. Tapi awak kena fokus pada topik 3 dengan topik 6. Ingat lagi? Topik 3 ERD dan topik 6 adalah normalization. Okay, awak kena fokus kat situ. Okay. Sebab markah banyak daripada 3 topik ni. Topik 3, topik 6 dan topik 5. Okay. Soalan final exam kita ada 3 kan, section C kan. Setiap satu tu ada dalam satu soalan. So awak fokus kepada topik 3 dengan 6 lah. Topik 5 ni memang dia teknikal lah. Dia agak teknikal sebab dia bermain dengan kod. Okay, dia bermain dengan kod. Kalau ERD senang awak lukis. Normalization pun senang, awak daripada jadual tu awak ringkaskan. Tapi untuk query awak kena tahu kod. Okay, kod dia 3 tu tadi tu. Okay. Baik, boleh? Okay, saya tak nak lama-lama kelas ni sebab saya faham ada yang line slow. Okay, ada yang nak pergi makan dah dekat pukul 1. Okay, so tak apa, hari ni kita sampai sini dulu. Okay, so nanti saya akan bagi awak ni lah, kuis dan juga saya akan letak video ni di group. Okay, jangan lupa tick attendance dekat Edmodo. Okay, dekat Edmodo tick attendance.
Okay, sebelum kita habis, ada lagi saya buka peluang nak tanya apa? Ada? Tak ada? Okay, kalau tak ada, so I'll see you next week. Okay, kita jumpa pada hari Isnin depan untuk kita bincangkan soalan past year. Okay, boleh? Nak quiz ke? Quiz sebenarnya ada. Boleh lah. Lepas ni saya akan letak quiz sekali lah supaya awak boleh nampak. Awak boleh nampak. Okay, so kita jumpa pada Isnin depan. Okay, don't forget to take attendance. Okay, see you later. Okay, bye-bye.